You all nak tahu Nora ni kan, Mak Dah selalu nampak sentiasa berkepit dengan Mak Yang kan. Sampai satu tahap Mak Dah boleh rasa Mak ni dah jadi PA Mak Yang, pergi mana pun kan. Tapi pada yang sama nak dakwah sihat juga. Kenapa Nora punya muka dah hilang? Suara Nora tertutup. Oh, ada. Ada. Okey, Nora bersiaran daripada mana? Saya ada di Fit and Well pagi ni. Oh, Fit and Well. Nampak kan? Mak Dah ada cerita kan? Tengok. Di mana ada Mak Yang, di situ ada Nora. Kan? Nora boleh cerita sikit Nora. Background Nora dah turun berapa kg. Mungkin ada sahabat-sahabat yang belum mengenali Nora. Memang ramai yang tak kenal saya kot. Saya rasa sahabat saya bukan siapa. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu ada saya seorang kawan kita yang saya pun baru kenal dengan dia tu. Namanya Ustaz Fuad di sana. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya Nora, umur 38 tahun. Berasal dari Kuala Lumpur. Lahir di Hospital Kuala Lumpur. Siapa Hospital Kuala Lumpur, kita sama alumni lahir di sana. Okay. Betul-betul orang KL lah ni. Ayah saya tentera. Jadi di Camp Wadiburn, Camp Genting Klang. So, ada camp. Yeah. So, Camp Genting Klang. Tapi saya dikatakan macam tak pernah berpindah randah lah macam anak-anak tentera yang lain kan. Ada yang pindah ke sana, pindah ke sini, ikut mak ayah kena posting. Tapi saya tidak, sebab saya ni anak pencen. Kiranya tahun 88 tu ayah saya dah pencen. So saya ada duduk dalam camp lebih kurang dalam 3 tahun, 4 tahun gitu je lah. Lepas tu terus menetap di Wangsa Maju. So Gang Wangsa Maju, Setia Wangsa. Saya nampak akak Setia Wangsa di sana. Alhamdulillah. Apa nak cerita, tu je lah yang Nora, Mak Dah selalu nampak Nora dengan Mak Yang kan. Sebab dia berkaitan tau, tak tahulah. Alhamdulillah Mak Dah nampak Nora lah. Nora Ihsan tu. Tentang Ihsan tajuk kita belajar pada pagi ni kan. Sebelum tu mungkin juga dia orang nak tahu Nora dah turun Rizak tu berapa kg Rizak dah turun. Okey. Alhamdulillah dengan nutrisi ni sebenarnya saya dah turun 25 kilo. Wah, 25 kilo. Turun naik tu biasa. Sebab sebelum ni lah, sekarang dah tak biasa. Sekarang dah tak boleh turun naik dah. Kena turun dan maintain macam tu, insyaAllah. So Alhamdulillah masa setahun lepas ni saya memang program menurunkan berat badan saya semula. Macam tu. So Alhamdulillah juga sekarang keep on going down. Yang Alhamdulillah juga dengan nutrition yang best ni, saya dapat maintain energy tu yang penting sekali. Sebab saya ni biasalah sebab bila main sebelum ni juga saya main main sukan dengan wakil sekolah, wakil daerah, wakil negeri, wakil kebangsaan. Dan sampailah umur 20 tahun macam tu. Lepas tu saya belajar di Johor dan comeback macam tu. Ya, Alhamdulillah. Nora, diorang tanya juga. Nora dalam Herbalife ni, kenapa Nora nak stay dalam Herbalife ni? Rasa-rasa Mak Dah, Nora baru je dalam Herbalife. Saya pun memang baru je dalam Herbalife ni sebenarnya. Tapi itulah sebab saya rasa Herbalife ni saya nampak something different. Saya ada circle yang positif tu sebab saya memang sebelum ni juga saya seorang bekerja di syarikat swasta lah. Lepas tu circle tu memang sangat best sebab kita bekerja dengan semua orang yang educated. Walaupun kita ni tak berapa nak educated, Alhamdulillah juga kan. Tapi disebabkan bila dalam company tu nampaklah dia punya leverage tu ada, tapi yang paling penat tu kita lah yang bahagian B40 ni kan. Kan lah. So, berapa lama dah Nora dalam Herbalife? Dalam Herbalife baru je tahun ke-11.
Tahun ke-11. Ah, Baru je. baru Sahabat-sahabat tu je. baru je tahun ke-11. Yang Baru-baru kita sangat, ni sangat baru. baru sangat. Nampak kan Nora? Ah, Tahun ke-11. Mak Yang tahun ke-17. 17 insyaAllah. Nora mengenali Mak Yang Saya kenal Mak Yang pada tahun 2012. Tahun ke-11 jugalah. tahun ke-11. Tapi Ha. kita saya tak berani banyak. Yelah, sebab Mak Yang seorang presiden tim kan. Jadi saya adalah line yang ke-7. Line yang Hmm. ke-7 Mak Yang pada tahun 2012. So, Tapi sekarang, Alhamdulillah bila saya turun berat badan, saya dapat leadership training, saya dapat tapi saya dah tak buat nutrition, saya dah tak buat business Herbalife lagi. Pada tahun something lah, somewhere 2014-15 gitulah. Gitu, so tapi saya mencari-cari sesuatu lah. Saya cakap apa benda yang tak kena ni, sebab saya balik pada pekerjaan saya yang lama. Sebab masa tu ayah saya meninggal. So Alhamdulillah juga saya bekerja semula. Tapi saya masih mengamalkan nutrition dan saya berlakukanlah bisnes Herbalife ni. Sebab weekdays kita bekerja, weekend tu saya memang akan attend mana-mana event yang yang saya cari. Saya cari semua mana-mana event yang, contohlah kalau ada MDW, saya pergi MDW Sabtu Ahad. Padahalnya Sabtu Ahad tu maksudnya, adalah waktu saya, maksudnya Nora memang tak tinggalkan event. saya Ataupun, saya tak lupa event. ini key dia. Dekat sini tahu sahabat nampak kan? Walaupun baru je 11 tahun, rasa-rasa tak nak buat. Tapi event pergi. Saya pergi event. Pergi event. Event tak tinggal. Itu penyebab Nora stay dalam Herbalife. Alhamdulillah, dengan event-event tu yang spark saya, because yelah, the best event is the event yang kita tak hadir kan. Kita akan tertanya-tanya apa dia orang cerita, tapi diorang kita, walaupun kita dapat informasi tu ataupun dapat ilmu yang daripada orang-orang yang hadir, especially world teams, especially NLIT, especially extravaganza, especially spectacular corporate event, tapi benda tu tak sama dengan macam mana kalau kita berada sendiri dekat dalam event tu. So sama juga macam dalam event mengaji pagi ni, tadabbur pagi ni, saya sebelum ni saya dah jarang masuk sebab saya pun kadang-kadang terlalu lewat. Maafkan saya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kan, tapi bukan, kadang-kadang pagi juga ada je saya dah kena keluar awal kan. Jadi saya tak dapat nak buka phone ataupun nak buka laptop saya untuk duduk sit down. Saya lagi suka duduk setempat. Saya tak suka nak berjalan sana berjalan sini, sebab kalau confirm memang saya takkan fokus dia. Sebab saya memang jenis yang bukan boleh duduk setempat. Tapi pagi ni memang saya duduk setempat, memang saya kena buka kamera lah. Dan tiba-tiba nama saya terpanggil lah sebenarnya. Tapi event tu kalau macam, bila kita dengar Islam, iman, ihsan, benda ni, topik ni kita dah belajar pun even waktu PAFA dulu. Siapa belajar PAFA? Ya, betul. Kan? Perkara asas fardu ain gitu kan. Tapi bila kita masuk event ni, ini adalah satu event. Tahniah kepada 91,000 orang yang hadir pada pagi ini. Tahniah, sebab tadi saya tengok macam 100 orang je yang boleh masuk. Boleh lagi 100,000. Kan, boleh lagi 1,000 kan. So Alhamdulillah, tahniah juga sebab anda berada di circle yang sangat-sangat membina. Kita sama-sama naik tanpa, no one left behind. Tak ada seorang pun yang tertinggal di belakang. So itu je lah yang saya boleh kongsikan, sebab macam saya sendiri banyak benda yang kena belajar dan di-apply-kan, yang belajar yang kita apply-kan. So balik dari event memang belajar, so balik tu macam kita dah memang highest energy. Alhamdulillah, bismillah kita buat kerja kita, sebab Allah dah memang Allah dah tentukan rezeki kita sebenarnya seluas lautan. Macam beach kat belakang saya ni kan, Alhamdulillah kan. Tapi
kita yang tak buat apa yang Allah suka. So macam saya, mak dengan ayah saya dah tak ada. So inilah masanya untuk saya nak, mungkin Allah pilih saya untuk tolong drive mak yang, tolong temankan mak yang. Mak yang pun ada kat atas sebenarnya. Saya kat bawah. So, kita orang kalau apa, mak yang banyak kerja nak kena buat. So mak yang lagi selesa kalau ada dia buat waktu dia sendiri. Mak yang ada office mak yang sendiri dekat atas. Jadi mak yang stay overnight kat sini. So saya pun ada lah, mana ada mak yang kat sebelah ada saya. Cuma malam tadi saya tak tidur sini sebab saya balik cuci baju, saya terlelap. Tu yang saya dapat kena sampai awal jugalah kat sini. Sebab kita orang nak keluar kejap lagi, nak ke walk and talk, flyering. Sebab kami dah memang fokuskan 10-5-1. So 100 jemputan Magic tu number. memang kena fokus. That Magic is our number. magic number, insyaAllah. Alhamdulillah, luar biasa kan. Kita tengok sini kan, sebenarnya nak tanya je dengan Nora juga kan. Boleh je Nora nak berihsan dengan, ataupun orang kata nak berkhidmat dengan orang lain. Tapi Allah pilih Nora bersama dengan Mak Yang kan. Tanpa jemu-jemu Nora bersama dengan Mak Yang kan. Alhamdulillah, insyaAllah, tabarakallah. Semua orang pun ada peluang tu. Cuma kita cuma bezanya cuma situasinya berbeza-beza. Kan? Sebenarnya ini semua pilihan. Dengan izin Allah Ta'ala. Allah pilih insan yang betul-betul ikhlas. Kan? Iyalah, bukan dapat apa pun Nora kan. Tapi Nora sangat nak berkhidmat dengan Mak Yang kan. Pada yang sama, Mak dah tengok tenang ni Nora ni, datanglah apa pun cabaran ujian pada kehidupan Nora, this is Nora. Alhamdulillah, masya-Allah. Kan? Alhamdulillah. Jom sahabat-sahabat kan kita doakan semoga Nora sentiasa diberkati, dirahmati Allah Ta'ala, tercapai impian dan hajat Nora. Mungkin Nora boleh bagi sepatah dua kata untuk sahabat-sahabat adik-beradik kelas ngaji. Mungkin kita boleh highlightkan sikit tentang berkaitan dengan ihsan ni. Nora tutup suara. Nora ter-unmute ya? Okey, dah. Alamak, saya tak pandai nak berkata-kata ni sebenarnya, Kak Ida. Nora pandai. Inilah, Nora pemalu orangnya kan. Saya malu tu. Masya Allah, tabarakallah. Okeylah. Kita bismillahirrahmanirrahim. Saya memang tak pandai nak cakap ni sebab saya kalau cakap tengah bertukar-kabur nanti sebenarnya kan. Tapi saya doakan anda semua yang ada dekat dalam ni, yang on video, yang off video. Kita sebenarnya dilahirkan memang untuk berjihad. Kita ni khalifah Allah. Kan? So tak tahu macam mana cara yang kita nak cara jadi khalifah tu, kan? Kita tak tahu macam mana cara, tapi niat tu, letaklah niat tu betul-betul. So misi kita contohnya nak bantu orang, nak jadi sihat. Itu pun adalah salah satu jihad kita juga. Kan? Betul. Untuk kita sendiri nak sihat pun, perjuangkan kesihatan tu pun, itu pun adalah satu jihad juga. Jadi once kita dah ada keyakinan, dah ada keyakinan dengan nutrisi yang kita makan, asbabnya Allah dah izinkan. Saya banyak kali keluar, saya rasa saya tak nak dah dengan Herbalife ni. Tapi lagi kita tak nak lagi dekat kita dengan dia. Sebab itu yang kita cari, sebab kita minta Allah, ya Allah, kalau Allah dah letak saya dalam dengan circle Herbalife ni, kalau kita dah tak tahu nak buat benda lain lah contohnya kan. Saya adalah kepakaran saya beberapa yang saya boleh lakukan, tapi saya masih lagi berdekatan dengan, saya still come back, dekat lagi dengan jiwa Herbalife. Sama juga macam dengan yang lain-lain kan. Tapi pada masa yang sama, kita kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa macam burn out, kita rasa tak apalah, tak nak lah, dah give up. Tapi itulah yang macam saya boleh cakap, kalau saya dapatlah daripada kita dekat dengan circle-circle ni, kita dekat dengan asatiza yang walaupun jauh di mata tapi dekat di hati kan.
especially dengan Kak Aida juga. So kita minta dekat Allah, ya Allah, kalau dah memang saya ni dah terletaknya, Allah dah letakkan di dalam circle ini, di dalam surrounding ini, Allah bagilah saya keikhlasan. Allah bagilah saya keikhlasan. Sebab nak dapat ikhlas tu, nak cakap tu, nanti orang kata belagak pula, riak pula. Tapi kadang-kadang bila kita nak cakap ikhlas, kita sendiri dah mensabotaj diri kita. Lah kau buat pun bukan ikhlas. Dalam hati sendiri, diri sendiri tu yang ada berkata-kata kan. So ketuklah dinding macam mana pun. Kalau kita rasa penat pun, kita rasa tak nak pun, macam mana pun. Ini bukan saja dalam Herbalife, maksudnya dalam apa saja yang kita lakukan. Contohnya macam kita, kadang-kadang mak kita kat kampung, kita ni kat KL nak mencari rezeki, mak kita ni duk tanya-tanya bila nak balik. Kita ni pula contohlah macam orang yang berhijrah ke bandar untuk bekerja kan. So tiba-tiba nak balik, tak tahu macam mana. Kita rasa macam betul ke? Ada yang orang rasa macam bila dia kata bila dia dah pergi ke bandar tu, betul ke apa benda yang aku buat ni kan? Sebenarnya aku pergi ni nak cari kerja, tapi bila kerja kita dekat bos bagi assignment yang sangat banyak pun tiba-tiba rasa macam tak ikhlas. Tapi duit tu kita nak hantar ke kampung. Betul? So carilah keikhlasan tu. Niat kita kerja 9 to 5 pun kerana Allah juga. So cari ikhlas tu, minta pada Allah, ya Allah bagilah saya satu keikhlasan yang yang betul-betul ikhlas daripada dalam hati. Contoh orang nak sebut nak bangun tahajud juga, nak istighfar juga. Nak istighfar tu macam kita tak rasa kita ikhlas untuk diri kita. Tapi minta ke Allah, ya Allah bagilah saya keikhlasan. Kadang-kadang kita rasa kita tak ikhlas tu sebab kita tak tenang je. Tapi betul. Apa kata kadang-kadang sebab kita tak tenang sebab kita dilanda macam-macam apa orang kata cabaran gitu kan. Tapi dengan cabaran tu cubalah tenang. Sebab cabaran-cabaran tu sebenarnya peluang Allah nak bersihkan hati kita. Dengan cabaran-cabaran tu juga Allah nak bagi peluang untuk kita jadi insan yang lebih baik. Mak dia percaya hadirnya Nora pada pagi ni banyak yang sebenarnya Nora boleh kongsi dengan kita, tapi dia duduk simpan. Dia tak tahu dia nak mula dekat mana kan. Sebab tak tahu, mak dah nampak, mak dah rasa kan. Contoh banyak kalam-kalam, banyak yang Nora belajar dengan orang yang dah proven sukses, terutama daripada Mak Yang. Kita tahu Mak Yang is number one daripada kita kan. Selalunya bila kita berdekatan ataupun kita bersama dengan insan-insan yang hebat ni, dia tempias tu memang kita yang kita bawa sekali aura tu sekali. Allah dia selalunya nak cakap kan dah tu cakap tu. Saya tak boleh cakap sebenarnya. Okey, selalunya kita tengok apa nasihat ataupun apa yang selalu Mak Yang pesan kat Nora, sampaikan Nora boleh, orang kata apa, yelah kadang di mana ada Nora ni, kadang-kadang nampak dekat Darwidat, tak ada siapa, Nora ada kat sana jaga warga emas dekat sana kan. Sebenarnya kita nak jadi kita nak ambil, bukanlah nak ambil contoh macam mana, tapi kalau benda ni contoh yang terbaik untuk kita, sebab sebab dengan Circle Herbalife ni kita bersama, kita ada dekat sini, so kami pun nak berubah, semua kita ke arah yang nak lebih baik, insyaAllah nak jadi yang perkara yang luar biasa dekat situ. So selalunya apa kata-kata Mak yang Nora boleh stay sampai 11 tahun tu kan. Ikutkan orang memang tak nak buat Herbalife, tapi stay lagi kan dalam Herbalife ni. Boleh Nora kongsi kata-kata azimat daripada Mak Yang ke? Kadang-kadang kalau saya dengan Mak Yang, kita orang tak banyak bercakap sebenarnya. Kan, tapi itulah apa yang saya tengok. Kalau macam contohlah bila saya drive ke, saya bawa apa-apa ke Mak Yang kena sentiasa sentiasa ingat tolong orang. Yes. Okay, banyak memberi. Dan pula ada rasa macam bila saya tak adalah menjerit jerit-jerit cocok gitu kan. Tapi korang dapat bayangkanlah macam mana Mak Yang
apa kat atas stage siapa yang datang STS baru-baru ni tapi kat sebelum tu Mak Yang dah cakap dah Mak Yang apa ni dah adalah skrip Mak Yang bagi tu kan, yang tu saya tak boleh nak apa ya, Mak Yang ingatkan orang ke sebenarnya saja ingat Mak Yang. Yalah tu betul lah Ustaz, memang pun kan. So apa ni selalu kebanyakan bendanya macam kalau ada apa-apa projek tu Nora pesan pada Mak Yang lah, tapi Mak Yang lah banyaknya kan, hey kita ni nak tolong orang, macam tu, kita nak tolong orang. So contohlah kalau nak membeli buah dekat ni kan, kalau kita nak beli buah kat abang-abang tepi jalan tu kan, bagilah lebih sikit. InsyaAllah itu je lah yang boleh cakap kan. Sebab bila kita banyak memberi, tak banyak sikit, ada orang dia boleh memberi banyak, tapi kalau kita, macam kita sendiri kalau boleh beri lebih, boleh beri berapa banyak yang kita ada tu, itulah banyaknya juga sebenarnya. Sebab Allah tak pandang amount, tapi Allah pandang value yang kita nak bagi tu. Ya, betul. So, memang masih terlekat terus ni nak tolong orang. sebut je kita niat nak tolong orang, kita niat kita Tolong. orang kata kita kena enjoy dengan apa yang kita buat. Kenapa kalau saya nampak saya memang rajin lah ikut Mak Yang pergi shopping, contoh. So kalau shopping tu sebenarnya Mak Yang bukan beli satu, Mak Yang beli banyak. Saya cakap dengan Mak Yang, kenapa nak banyak-banyak macam ni Mak Yang? Ni untuk orang ni, ni untuk orang ni, ni untuk orang ni, ni untuk orang ni. Mak Yang akan ingat semua orang. Sama macam saya hari tu saya jumpa Baba yang daripada Jambi kan. Baba ni seorang, Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang kenal Baba kenal lah, kalau saya tak perlu perkenalkan lah. Okay? Baba ni adalah seorang founder di madrasah di tahfiz pondok anak kepada Ustaz Fuad. Jadi saya mencari peluang untuk kenalan kan. So Alhamdulillah bila pergi ke sana dapat tahu yang Baba ni rupanya di shopping bukan untuk diri dia. Kalau balik berkata-kata tu untuk orang lain juga, untuk orang kampung dia. Jadi itulah nilai kita, kenapa kita perlu ada wang ataupun rezeki, kenapa kita perlu dapat rezeki yang banyak yang dapat minta daripada Allah supaya kita dapat sharekan juga pada orang lain. Sama juga macam mana yang Mak Yang buat kan. Saya cakap Mak Yang tak payah beli banyak-banyak. Ni untuk orang ni, ni untuk orang ni, ni untuk ni. Okey Mak Yang. Kalau pergi beli, macam contoh pergi jumpa kedai Prof Muayah, akan ambil 10 ni untuk orang ni. Dia dah tetapkan orang ni. Mesti ada lebih. Jadi kalau saya nak buat hadiah untuk recognition, sebab saya macam bagi recognition dekat HOM ni, so saya akan lebihkan hadiah ni sebab dia akan ambil je siapa-siapa ni, dia nak bagi kat siapa-siapa. Macam tu. Betul. Itulah kita kena ada mentaliti memberi. Jangan rasa macam kalau duit dalam poket kita ada RM1, kita tak boleh nak bagi RM1 tu. InsyaAllah sebenarnya RM1 tu kita bagi, Allah bagi lebih lagi daripada tu. InsyaAllah. Belajar sesuatu sahabat-sahabat pagi ni kan? Niatkan kita, niat nak bantu orang, nak tolong orang. Pagi ni pun Nora bagi tahu, Nora dengan Mak Yang tengok dah standby nak bantu orang. Nak bantu. Ni flyer ni semua dah siap dah. Tak nampak. Nak bantu orang. Boleh je Mak Yang, Nora istirahat kan, tak payah nak bantu orang. Tapi disebabkan niat, niat tu dah nak bantu orang, so kena lakukan. Selalu kita dapat dah niat nak buat baik, dapat satu. Bila kita dah buat tu dapat lagi satu pahala, 2 kan. Ini yang kita panggil ni action ni. Tak nak niat je, action tak ada. Betul Nora kan? Betul. Saya pun sebenarnya banyak masa saya yang tak ada macam niat tu ada, niat tu je ada kan. Tapi action tu kurang sebenarnya. Tapi Allah jentik hati saya memang dekat dengan circle sini. Maksudnya memang kita ada action bersama-sama. Action bersama-sama tu sama lah macam kalau Ustaz Man dia buat satu group untuk nak buat TikTok ke nak buat apa-apa. Jadi masa tu senang nak brainstorm bila bersama-sama. Bila seorang-seorang ni we can go far, we can go fast, but if we go together we can go fast, we can go far. Gitu. Tak terabur ayat saya. Kan begitulah Nora.
Dia sebenarnya this is Nora. Itu cerita dia, kan? Dia bukan kelangkah buat apa pun, tapi nampak last kali kita tahu misi dia niat nak bantu orang. Sekurang-kurangnya apa lagi kebaikan yang kita boleh buat, kita nak bantu sahabat-sahabat kita selain dapat produk Riza, kita nak bantu dapat peluang pendapatan. Kan? So kalau kita tengok misi Mak Yang, nak 50 orang Islam yang beriman bertakwa, ada 50 orang president team. Nampak? Tanpa jemu-jemu. Itu visi dan vision Mak Yang. Nak. So Nora pun sama. Kan? Bila dia berdekatan, bila orang kata apa, sentiasa berkepit dengan orang-orang yang berjaya ni, memang kena tepias lah. Kalau kita duduk dengan orang buat tukang besi, memang kita rasa bahang dia lah. Kan? Kalau kita duduk dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan rasa wangi dia. Dia satu, 5 orang yang sekeliling kita ni, itu sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita. Circle yang kita duduk tu. So tengok diri kita ni, kita duduk dalam circle yang mana. Okay? 5 orang. Pilih tengok 5 orang yang duduk dengan kita ni. Bukanlah kata Cik Gin tak boleh pula saya nak berkawan dengan Iman, tak boleh pula nak berkawan dengan Zainab. Tak ada. Cuma yang rapat dekat situ kita tengok kan. Dekat situ. InsyaAllah kalau kita nak berubah. Dekat. Okay Nora. So terima kasih lah. Terima kasih lagi sekali Nora atas perkongsian pagi ni. Sangat awesome. Kan? Salam kat Mak Yang pagi ni, semoga dakwah sihat untuk sama-sama pagi ni kan, untuk untuk berkongsi dipermudahkan. Salam juga dekat tim Bangi, Dali, Fairuz kan, insyaAllah. Salam sayang daripada Mak Da semua. Okay, satu pesanan saya boleh share sikit. Ya, bismillah. Boleh banyak pun tak pun Nora, boleh je. Tarik nafas. Gitu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita buat ni sebenarnya untuk Allah juga, tapi sebab Allah, kita nak dapat redha Allah, so niatkan apa saja yang once kita nak melangkah keluar ni, semua pun dah ada mekanisme masing-masing. So once niatkan kerana Allah, istighfar banyak-banyak, istighfar bila teringat, tolong istighfar, selawat, itu semua anda dah buat, saya dah tahu. Cuma ini untuk pesanan diri saya sendiri kan. So kalau rasalah diri tu rasa macam terlalu penat dengan apa saja yang anda lakukan, anda rasa macam please treat your customer, your client seikhlas hati. Sebab kita minta dekat Allah, ya Allah bagi aku coaching, ya Allah bagi aku bagi aku peserta, bagi aku club member, bagi aku ni, bagi tu, macam-macam kau minta kan. Tapi bila dah dapat, lepaskan. Bila dah dapat, buat sambil lewa. Please don't. Anggaplah macam keluarga sendiri, anggaplah macam orang yang betul-betul kita sayang. Sebab kita tak boleh nak dapat kat mana-mana. Nak dapat satu tu, kena buat mungkin 10 invitation, mungkin kena buat 100 invitation, mungkin kena buat 1000 invitation. Jadi satu tu, they are the chosen one yang Allah lahirkan untuk kita. Itulah yang bakal menjadi daripada gold mining tu, daripada diamond mining tu, daripada lombong tu kan. Jadi kolam kita tu. Jadi bila kita dah duduk tapis, tapi kita akan jumpa stone dulu. Jadi dengan stone tu nak dibentuk, ada berjenis-jenis stone yang kita akan jumpa. Kan, batu kan, ada suasa lah, gitulah ginilah kan. So untuk nak membentuk menjadi seketul, sebiji, sebutir permata tu, please buat seikhlas hati. So sebab Mak Yang dapat lahirkan, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, Mak Yang akan lahirkan 50, akan bantu 50 juga orang Muslim itu. Bukan tim Mak Yang saja bukan tim Mak Yang saja. Mak Yang akan lahirkan 50 tu presiden tim Muslim, presiden tim Melayu. Jadi untuk nak dapatkan diamond tu mesti dengan stone yang kita buat seikhlas hati atas redha Allah. Okay, InsyaAllah. So pertama, so satu lagi saya nak bagi tahu, please declutter your life. Buat mana-mana yang remove all the perkara yang tak penting, benda yang tak penting, fikiran-fikiran yang tak penting dalam hidup anda. InsyaAllah anda akan tenang. Tapi minta redha Allah tu penting. Okay?
Itu je. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Nora lagi sekali